Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk murid-murid tahun 5, insya-Allah minggu ni kita masuk kepada topik yang baru ya, iaitu unit 7. Boleh buka muka surat 90. Okey, boleh buka buku teks muka surat 90. Okey, tajuk minggu ni adalah mengenai Yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Apa maksud yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara? Maksud di sini adalah Yang di-Pertuan Agong itu merupakan ketua negara. Ketua negara ini menjadi satu tonggak utama kepada satu pemerintahan negara. Itu maksudnya kedaulatan negara. Negara yang mempunyai sistem pemerintahan. Okay, kita tengok dia punya sinopsis sikit. Okay, tengok sinopsis di sini bermaksud satu ringkasan ataupun rumusan cerita. Cerita pendek, cerita secara ringkas tentang sesuatu cerita. Itu maksud sinopsis. Okay, institusi yang di-Pertuan Agong penting dalam pentadbiran negara kita. Unit ini membincangkan institusi Yang di-Pertuan Agong termasuk kedudukan baginda sebagai ketua utama negara. Macam yang kita tahu, Yang di-Pertuan Agong merupakan seorang ketua kepada sesuatu pemerintahan di sesebuah negara. Dia duduk yang paling atas. Itu adalah ketua negara. Okay, peranan Majlis Raja-Raja dan Istiadat Pertabalan. Nanti kita belajar mengenai macam mana peranan Majlis Raja-Raja dan juga Istiadat Pertabalan. Unit ini juga menjelaskan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dan alat-alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemasyuri Agong. Okay, itu adalah perkara yang akan kita belajar dalam tajuk ini. Okey, kita tengok muka surat 92, Ketua Utama Negara. Okey, baca tajuk dia, Ketua Utama Negara. Apa itu Ketua Utama Negara? Ketua Utama Negara adalah ketua kepada satu-satu sistem pemerintahan. Iaitu siapa? Yang di-Pertuan Agong. Okey, ingat itu. Institusi Yang di-Pertuan Agong diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Dulu negara kita ditapis oleh penjajah. Lepas tu negara kita dah pun capai kemerdekaan sendiri. Negara kita dah merdeka. Bila negara kita dah merdeka, kita nak takbir negara kita sendiri. Bila kita nak takbir negara kita sendiri, kita memerlukan satu sistem pemerintahan. Bila dah merdeka itulah mereka wujudkan satu sistem pemerintahan. Okey, dari situlah tertubuhnya institusi Yang di-Pertuan Agong. Dibuat semasa perlembagaan persekutuan dirangka. Dalam perlembagaan persekutuan, Yang di-Pertuan Agong dinyatakan sebagai ketua utama negara. Bila dia buat satu sistem pemerintahan, mereka semua bersetuju untuk jadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Okey, maka terlahirlah sistem pemerintahan. Raja itu adalah ketua utama negara. Okey, Yang di-Pertuan Agong ni adalah raja. Okey, yang berada di bawah Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama adalah badan perundangan, kedua adalah badan eksekutif, yang ketiga adalah badan kehakiman. Nak tahu apa ini? Tengok dekat bawah tu dia ada tulis dekat glosari. Sebagai ketua utama negara Yang di-Pertuan Agong memayungi 3 badan kerajaan, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Okay, apa itu badan perundangan? Badan yang menggubal undang-undang negara. Apa maksud dia? Maksud dia adalah satu badan ataupun satu macam satu unit ataupun satu bahagian, satu unit yang menggubal undang-undang, yang membuat undang-undang, yang tambah undang-undang, yang tolak undang-undang, yang cipta undang-undang. Itulah namanya badan perundangan. Okey, yang buat semua tentang undang-undang. Okey, yang kedua adalah badan eksekutif. Badan eksekutif ni adalah badan yang melaksanakan dasar-dasar yang
diluluskan. Bila Badan Perundangan dah buat satu undang-undang, lepas tu Badan Eksekutif dah yang meluluskan segala undang-undang itu. Lepas tu Badan Kehakiman. Badan Kehakiman adalah badan yang mentadbir keadilan secara saksama. Badan Kehakiman adalah satu unit ataupun satu badan yang bertindak sebagai pelaksana. Undang-undang dah buat, dah lulus, kemudian mereka lah yang melaksanakannya. Dia cipta undang-undang, tak boleh bawa laju di atas jalan raya. Kemudian diluluskan, kemudian mereka lah yang takbir, memberi hukuman. Kalau ada sesiapa yang membuat kesalahan undang-undang, mereka lah yang tentukan apakah hukuman yang sepatutnya kena pada mereka. Itu Badan Kehakiman. Jelas ya. Habis bab tu. Tengok muka surat yang seterusnya. 93. Pemilihan yang di Pertuan Agong dilaksanakan melalui sistem penggiliran yang unik antara 9 orang Raja Melayu bagi tempoh 5 tahun. Pemilihan yang di Pertuan Agong dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ni maksudnya undang-undang negara lah. Pemilihan raja-raja tu dibuat berdasarkan undang-undang negara. Raja dekat negara kita ada banyak, betul tak? Ada 9. Ada 9. Jadi mereka bergilir-gilir menjadi ketua utama negara. Tempohnya berapa lama? Tempohnya adalah sebanyak 5 tahun. Selepas 5 tahun mereka akan tukar. Selepas 5 tahun mereka akan tukar. Selepas 5 tahun mereka akan tukar. Macam tu juga dengan parti politik di negara kita. Selepas 5 tahun kita akan buat PRU. Kita akan tukar pemimpin. Kita akan tukar pemimpin, Perdana Menteri kita tukar. Macam tu jugalah dengan raja. Mereka ada sistem penggiliran mereka. Yang pertama, pemilihan yang di Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ni adalah kumpulan-kumpulan raja ini. Golongan-golongan raja ni. Mereka buat undian secara sulit. Buat undian antara mereka sahaja. Yang kedua, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama raja atau sultan yang terpilih sebagai yang di Pertuan Agong. Mereka pilih siapa raja yang akan dijadikan sebagai yang di Pertuan Agong. Yang ketiga, surat pengesahan pemilihan yang di Pertuan Agong dihantar kepada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Dah buat surat siapa yang sepatutnya jadi yang di Pertuan Agong. Yang keempat, Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di Pertuan Agong. Dia keluarkan kenyataan, kena bagi tahu dekat umum siapa yang akan memegang jawatan tersebut. Yang terakhir, yang di Pertuan Agong melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Majlis angkat sumpah untuk memegang jawatan yang di Pertuan Agong. Itulah sedikit sebanyak cerita tentang yang di Pertuan Agong dan juga sistem pentadbiran yang berada di bawah yang di Pertuan Agong. InsyaAllah minggu depan kita cuba masuk kepada Majlis Raja-Raja. Sekian itu saja untuk minggu ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.